Okey, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jap. Alamak, lupa pula nak setting. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Tadi ada sedikit masalah teknikal. Jadi saya memohon maaf penonton. Jadi kita akan mulakan balik slot yang keempat untuk sesi yang kedua, iaitu akan disampaikan oleh Dr. Fatin Afiqah Mat Azmi berkaitan tentang Tribunal Tunggal Pembahagian Harta Pusaka. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput dengan segala hormatnya Dr. Fatin Afiqah untuk menyampaikan pembentangan beliau. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ucapkan terima kasih buat Dr. Khairi Kamaluddin selaku moderator dan juga pengarah program bagi webinar pengurusan dan perancangan harta pusaka. Setinggi penghargaan juga buat Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan atas jemputan dalam webinar ini. Okey, tajuk yang terakhir untuk webinar ini adalah Tribunal Tunggal Pembahagian Harta Pusaka. Okey, terlebih dahulu saya merupakan penyelidik bersekutu di Pusat Kajian Harta Tanah ataupun dikenali sebagai UTM CRES. Di sini kami menjalankan konsultansi ataupun perundingan lah berkaitan dengan apa-apa projek yang berkaitan dengan harta tanah, pengurusan fasiliti dan juga aset serta pentadbiran dan juga pembangunan tanah. Okey. Dan di Fakulti Alam Bina juga izinkan saya untuk promote lah kita ada program pentadbiran dan pembangunan tanah di Jabatan Harta Tanah. Okey, saya teruskan. Okey, pada asalnya Tribunal Tunggal atau kita panggil Single Tribunal telah diterbitkan dalam Jurnal Teknologi UTM pada tahun 2015. Okey. Dan di sini jurnal ini telah mendapat index by Scopus dan juga index by Web of Science. Okey. Di mana Q3. Okey, pada saya agak tak sangka juga sebab paper ni telah ditulis pada tahun 2015 dan telah dalam lebih kurang 6 tahun kan, sekarang 2021 masih lagi menjadi apa kita panggil panduan para pembaca, para penyelidik dan saya rasa ia masih lagi relevan. Kerana isu harta pusaka ni adalah isu nasional dan sentiasa kita dapat berita hari-hari ada yang meninggal dunia, terutamanya kes COVID pada ketika ini yang melanda dunia. Okay. Dan isu ni juga boleh saya katakan tak lapuk di zaman, tak lekang di hujan lah. Okay. Selain itu saya promote juga di UTM kita ada selain jurnal teknologi kita ada juga jurnal kemanusiaan, sains humanika dan ada juga daripada UTM CRES kita ada International Journal of Real Estate Studies serta kita ada International Journal of Built Environment and Surveying. Yang ni di FABU lah. Okay. Terlebih dahulu izinkan saya untuk bercerita dulu bagaimana tercetusnya idea cadangan single tribunal ini. Ya, ini merupakan satu solusi ataupun kita panggil satu strategi untuk menyelesaikan beberapa atau masalah atau faktor-faktor yang
menyebabkan harta pusaka itu tidak dituntut, lewat dituntut dan juga lewat untuk diagihkan ataupun dibahagikan. Okey, so sebagai seorang penyelidik, sebelum kita kemukakan idea berkaitan dengan tribunal ini, kita kaji dulu, kita buat kajian keperluan, adakah ianya adalah satu keperluan juga untuk kita panggil nak mempercepatkan ataupun memudahkan waris untuk menuntut harta pusaka. Okey, seterusnya saya merujuk kepada media Cosmo, okay, di mana sejumlah 60 bilion harta orang mati dibekukan. Okay, ada, boleh dengar suara saya, Dr. K? Suara agak jauh lah Dr. Fatin. Tapi masih boleh dengar ke? Boleh. Tapi dia terlalu jauh. Terlalu jauh? Ha. Macam sekarang boleh dengar lagi? Itu tak clear juga. Jauh. Okey. Okay. Boleh dengar? Saya teruskan ya. Maaf atas kesilapan teknikal kan, kita buat secara visual ni. Harap-harap kita dapat kembali kepada normal lah kan, face to face online. Okay. Okay, saya merujuk kepada berita Cosmo di mana sejumlah 60 bilion harta orang mati yang dibekukan. Okay. Ini pada tahun 2016, tapi pada tahun 2021 laporan daripada Berita Harian menyatakan sebanyak 90 bilion harta beku tidak dituntut. Dan jumlah ni tidak mustahil bagi saya disebabkan faktor sekarang berikutan COVID-19 kan, setiap hari memang banyak berlaku isu kematian dan juga semakin banyaklah harta pusaka yang dibekukan. Okey, antara punca utama yang disebutkan dalam Cosmo ni iaitu sikap waris sendiri yang menganggap proses memohon pembagian harta pusaka itu lambat, mahal dan juga menyusahkan. Okey. Dan pada pandangan saya sepanjang saya menjalankan PhD, saya juga terlibat dalam untuk menuntut ataupun kita panggil buat permohonan bagi harta pusaka arwah datuk saya dan juga arwah ibu saya lah. Okay, so dari situ memang saya dapat kita panggil memang pembahagian proses tu agak rumit juga bagi kita sebagai orang awam kan, sebagai penyelidik. Tapi kita cubalah untuk buat tuntutan secepatnya kan. Seterusnya dalam kita panggil 90 bilion ini melaporkan bahawa amalan yang konvensional yang memerlukan waris-waris ini berkumpul di Amanah Raya Berhad, berkumpul di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Syariah dan juga Pejabat Tanah. So kat sini kita dapat simpulkan pelbagai agensi yang terlibat dalam pengurusan atau pembahagian harta pusaka ini. Dan senarai yang saya lampirkan di slide ini adalah faktor-faktor yang biasa berlaku dan panel-panel sebelum ini pun telah menyatakan isu-isu yang berkaitan dengan harta pusaka. Yang pertama, harta pusaka itu dibekukan kerana tiada surat kuasa kan. Bila kita ada tuntutan, bagaimana surat kuasa mentadbir ataupun grant of probate tu boleh dikeluarkan. So di situlah kita dapat tahu harta pusaka itu tergantung kan, dan tidak diuruskan dengan baiklah oleh waris. Seharusnya proses itu dipercepatkan oleh waris.
Dan seterusnya geran tanah masih lagi di bawah nama si mati kerana tidak diurus. Yang ini biasa kita dengar lah. Memang berlaku kematian berlapis kan disebabkan faktor itu. Waris-waris ni enggan ataupun lambat untuk menuntut harta pusaka. Seterusnya yang ketiga, bayaran hutang si mati tidak diselesaikan. Okey, hutang-hutang ni pun telah dibincangkan oleh speaker-speaker sebelum ini, termasuklah hutang PTN, hutang apa kita panggil cukai-cukai tanah. Saya ingin kongsikan ada juga kes yang benar kan, tanah pusaka ini tidak dibayar cukai tanah selama bertahun-tahun. Dan waris-waris yang berhak atas harta pusaka itu agak ia menjadi kesulitan lah bagi waris-waris untuk membuat bayaran kepada pejabat tanah. Dan pada ketika itu agak lama juga kan. Seterusnya ada berlaku pengambilan balik tanah. Pengambilan tanah oleh kerajaan. Tanah ni seluas 38 ekar di Maran Pahang. Waktu tu pengambilan tanah nak buat laluan kereta api. Jadi kat situ macam kiranya pihak waris ni perkara itu dapat diselesaikanlah melalui pengambilan tanah tadi. Seterusnya pemilik harta dan waris tidak faham hukum faraid dan juga prosedur pembahagian pusaka. Okey, yang ini saya percaya setelah para penonton di Facebook Live, hadirin dan hadirat sekalian, setelah mengikuti webinar ini sudah pastinya dapat suatu ilmu lah berkaitan dengan faraid, berkaitan dengan perancangan harta pusaka seperti wasiat kan, hibah, takaful, amanah hibah. Okey, dan di situ sebenarnya bila kita dah dapat kita panggil ilmu atau kesedaran terhadap itu, seharusnya waris-waris ini. Dan seterusnya isu-isu yang berlaku juga, yang ini biasa kita dengar perebutan harta di kalangan waris. Okey, dan yang terakhir melibatkan banyak agensi. Okey. Saya ingin kongsikan pengalaman saya sepanjang terlibat dalam menuntut harta pusaka. Okay. Yang pertama, saya ingin kongsikan bagaimana jika ada isu situasi yang berkaitan dengan geran hak milik tanah si mati ini rosak ataupun hilang. Ya. Kepada para penonton mungkin ada yang dah pernah mengalami masalah sebegini, ada juga yang belum. Okay. Saya ingin kongsikan. Ini adalah salah satu contoh geran tanah milik arwah datuk saya. Okay. Kan bila waris lihat geran tanah macam ni, kita mungkin akan panik, apa kita nak buat, kan? Seterusnya begitulah apa yang ditekankan oleh para panel, keperluan untuk kita adanya satu file yang melampirkan kesemua kita panggil harta-harta alih, harta-harta tak alih, supaya ia boleh menjadi rujukan kepada waris kita yang akan datang. Ya. Okey, saya ingin kongsikan apa yang kita perlu buat jika geran tanah rosak. Okey. Ini antara borang, kita panggil borang 10D di bawah Seksyen 168 Akta Pengetanah Negara. Okey. Para waris boleh mengisi borang ini di pejabat tanah. Okey. Kalau saya bacakan di sini, notis berkenaan dengan cadangan hendak mengeluarkan hak milik sambungan atau suratan yang dikeluarkan yang baru sebagai gantinya. Okey. Di sini telah ada lot tanah, ya,
Kalau kita tengok balik kat sini kita boleh nampak, kalau kita cantumkan kita boleh lihat lah. Kalau kita dapatkan lot dia di mana, mukim di mana kan, kita boleh buat carian hak milik di pejabat tanah. Okay. Kita juga boleh minta bantuan lah daripada SO di pejabat tanah untuk kita tengok balik pelan-pelan tanah yang berdekatan dengan tanah tanah pusaka kita letak. Okay. Di situ mungkin kita ada jiran-jiran yang kita kita boleh minta bantuan jugalah, tengok dia punya geran-geran dia, nombor lot terutama dia lah untuk kita tahu di mana terletaknya harta itu. Okey, isu ataupun situasi yang kedua, bagaimana pula kalau ejaan nama si mati itu berbeza-beza, kan? Yang ini saya kira memang pernah berlaku, pernah ada. Dan apa tindakan waris yang saya boleh kongsikan, waris boleh membuat surat akuan persujai sumpah, ya, di mana di sini menyatakan bahawa si pemohon tadi adalah anak kandung kepada Marani bin Hassan, datuk saya, dan perlu nyatakanlah di mana ataupun kita panggil geran milik geran tanah tadi, GM berapa, lot berapa, mukim sekian-sekian, supaya ia lebih jelas lah kita boleh lampirkan surat akuan ini semasa kita buat permohonan di pejabat tanah. Okey, di sini perlu nyatakanlah mana-mana dalam geran tanah, contohnya ada nama dia Mariani bin Hassan, ejaan dia YANI, RIANI kan, bin Ali Bukasan, semuanya kita perlu secara jelas lah kita sebutkan ataupun nyatakan dalam surat akuan supaya tidak ada isu-isu yang berbangkit atau selepas inilah. Okay. Seterusnya saya kongsikan juga isu berkaitan sijil kematian hilang. Okay. Yang ini telah disentuh juga oleh Ustaz Haji Wan pada slot yang pertama, bagaimana kalau kita tak tahu kematian seseorang dan perlu buat kita panggil surat anggapan kematian. Okay. Pada masa ini sijil kematian moyang saya tiada, kita tak jumpa, tapi geran tanah itu atas nama geran tanah tadi atas nama moyang, so dia dah berlaku kematian berlapis. Bila berlaku kematian berlapis, perlu diingat kita perlu mohon sijil faraid lah di Mahkamah Syariah. Okay. Waktu ini yang tinggal hanyalah cucu, itu bapa saya kan. Cucu memang tidak diberi kebenaran untuk membuat permohonan di Jabatan Pendaftaran Negara JPN untuk mohon sijil kematian yang baru. Jadinya pada ketika itu memang kita tiada alternatif lain selain kita melantik peguam lah untuk membuat permohonan sijil kematian. Okay. Bayangkan kalau pada ketika itu kita orang awam kan, para waris tidak berupaya untuk melantik peguam kan, kekangan daripada kewangan tadi. So itu adalah salah satu faktor yang boleh menyebabkan harta pusaka tidak dituntut ataupun lewat untuk diagihkan. Okay, ini saya cuba tunjukkan sijil faraid yang dimohon pada ketika ini. Peguam lah yang buat permohonan. Okay, kat situ kita boleh nampak sebenarnya pemohon boleh buat tapi sebabkan kita appoint lawyer pada untuk kemukakan yang permohonan sijil kematian tadi di JPN. So yang ni kita hire
teruslah untuk dapatkan sejahtera faraid. Okay, kat sini memang dah ada tertera bahagian-bahagian masing-masing bahagian-bahagian waris-waris yang berhak ke atas harta pusaka. Okay. Right. Seterusnya daripada kajian yang dibuat, saya boleh rumuskan dalam satu diagram. Yang ini saya gunakan root cause analysis dan memang dah ada template untuk RC. So dia akan generate lah menjadi kita panggil fishbone diagram. Kan kalau bahasa Melayunya kita panggil macam tulang ikan lah, kita nampak kat sini. Yang ni memang kita tak boleh nak edit, dia generate terus daripada software yang sedia ada. Okay. Dan di sini kita dapat lihat ada empat faktor utama yang menyebabkan berlakunya harta pusaka itu tidak dituntut, lambat dituntut dan juga lewat untuk diagihkan. Okay. Yang pertama dari segi kerumitan perundangan itu sendiri. Yang kedua adalah faktor kekangan. Faktor ketiga yang utama adalah kekurangan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat dari segi faktor attitude, sama ada waris itu sendiri ataupun si mati lah. Okay. Di sini saya buat juga pilot study, okay, sebelum kita nak dapatkan yang sebenar. Kita buat pilot study, kita buat survey, kita buat juga documentary analysis dan juga qualitative analysis sehinggalah kita dapat satu diagram seperti ini. Okay, mungkin saya boleh bagi contoh. Untuk kerumitan undang-undang ini, satu contohnya adalah dual legal system, sistem perundangan di mana melibatkan sivil dan juga syariah. Okay. Sebagai contoh sebagai contohnya di Mahkamah Tinggi Syariah kita perlu kalau ada wasiat, wasiat itu perlu disahkan oleh Mahkamah Syariah. Kemudian kita perlu pergi pula dekat Mahkamah Tinggi Sivil sekiranya harta itu bernilai lebih 2 juta untuk mendapatkan LA ataupun surat kuasa mentadbir. So dia ada dua legal system, syariah dan juga sivil. Okay, seterusnya saya lebih fokuskan kepada kos dan juga masa yang panjang. Okay. Yang ini saya akan lampirkan berkaitan dengan time frame, jangka masa daripada pemohon daripada tarikh si mati sehingga si waris membuat permohonan dan sehinggalah kita panggil harta itu diagihkan mengikut kepada distribution order. Okay, seterusnya okay, untuk faktor-faktor kekangan ni saya bagi contoh dari segi kes harta pusaka melibatkan banyak waris-waris pusaka kan, menyebabkan ianya lewat untuk diagihkan dan juga tiada kesepakatan lah di situ. Dan yang ketiga lack of knowledge, kekurangan ilmu pengetahuan di situ. Barangkali si mati tidak meninggalkan apa kita panggil data-data yang berkaitan dengan harta pusaka, harta-harta dia. Jadi waris tidak tahu di mana harta pusaka itu berada kan, berapa banyak ataupun di mana harta itu apa kita panggil tersimpan. Seterusnya untuk attitude factor ni biasanya memang melibatkan kelalaian pemegang amanah sebagai contoh untuk
agihkan harta pusaka. Okey. Penama. Penama tu dia sebagai takbir. Takbir dan dia juga perlu agihkan duit dekat tabung haji tu ataupun dekat KSP kepada waris-waris yang berhak. Itu orang bagi orang saja yang anak untuk diwariskan waris-waris lain. Okay, seterusnya ini adalah survey yang menunjukkan di mana saya memfokuskan hanya kepada legal complexity, kerumitan perundangan itu sendiri yang menyebabkan harta pusaka itu tidak dituntut ataupun lewat diagihkan. Okey. Suka untuk saya kongsikan sebenarnya tiada pengertian yang jelas dalam akta berkaitan dengan unclaimed, late claim dan juga delay distribution, tapi kita merujuk kepada kita panggil section 18 dalam Akta Harta Pusaka Kecil yang menyatakan bahawa harta pusaka itu perlu dituntut selewat-lewatnya 6 bulan daripada tarikh si mati. Jadi saya beranggapan daripada kayu pengukur section itu tadi adalah 6 bulan ke atas merupakan satu tempoh masa yang kita panggil lewat lah sekiranya tuntutan dibuat selepas daripada 6 bulan, itu kita panggil sebagai late claim. Okay. Kalau untuk delay distribution, ianya bergantung kepada opinion daripada pejabat-pejabat kita panggil DO, pejabat tanah, yang menyatakan 9 bulan adalah jangka masa ataupun tempoh masa untuk membuat pembahagian. Okay. Sekiranya lebih daripada 9 bulan, itu kita panggil sebagai delay distribution, maksudnya lewat untuk diagihkan. Okay, daripada hasil survey yang saya telah distribute kepada seramai 390 kita panggil responden. Okay, daripada itu kita dapati sebanyak 370 orang sahaja yang respon kepada survey tersebut ataupun questionnaire tadi. Dan daripada situ kita dapati multiple agencies adalah merupakan satu faktor yang sangat mempengaruhi ataupun menyumbang kepada harta pusaka itu tidak dituntut ataupun lewat untuk diagihkan. Okey, daripada dapatan yang kita dapat iaitu sebanyak 94.6%, yang ini menggunakan frekuensi analisis. Bila waris-waris ataupun responden menyatakan wujudnya multiple agencies, kan terlalu banyak agensi yang perlu dirujuk seperti pejabat tanah, Amanah Raya Berhad, lagi civil syariah court, civil high court. Okay, di situ kita tercetusnya idea bagaimana kalau kita cadangkan hanya satu sahaja badan ataupun kita panggil lembaga untuk menguruskan ataupun menguruskan proses pembahagian harta pusaka ini. Okay. Seterusnya yang ini secara umum orang awam menerima kan formula lah untuk kita tahu di Mahkamah Tinggi bidang kuasa dia hanyalah harta pusaka itu bernilai melebihi 2 juta dan melibatkan harta alih dan juga tak alih. Manakala di JKPTG, jika harta pusaka itu adalah kurang 2 juta dan melibatkan harta alih dan tak alih, ianya adalah tertakluk di bawah bidang kuasa JKPTG. Manakala di Amanah Raya Berhad hanya melibatkan harta alih sahaja yang nilainya kurang daripada 600,000. Okey, ini saya kongsikan undang-undang pembahagian pusaka yang melibatkan Muslim dan juga bukan Muslim. Okey. Yang pertama Akta Harta Pusaka Kecil, kan? Yang seterusnya Akta Tanah Kawasan Penempatan Berkelompok. Okey, Akta 530 ni agak special sikit. Maksudnya
akta ini menghadkan hanya 2 orang sahaja waris yang boleh dinamakan di bawah tanah seperti tanah rancangan Felda. Dan sekiranya tiada kesepakatan antara waris, maksudnya tak setuju, waris tu lebih daripada 2 orang, boleh membuat secara tender untuk maksudnya jual tanah itu, dan nilaian daripada harta tanah tadi boleh diagihkan kepada waris-waris yang berhak. Okey, sekiranya tidak setuju juga untuk buat tender tanah Felda tadi, boleh juga melantik seorang pentadbir lah bagi akta bagi harta tanah Felda tadi. Okey, seterusnya kita merujuk juga kepada kaedah-kaedah Mahkamah 2012, Akta Probate, Akta Perbandanan Anak Raya Berhad dan juga enactment wasiat orang Islam. Okey, saya hanya fokuskan kepada Muslim saja. Okey, ini antara gambar rajah yang ni di pihak penyelidik ya. Yang tadi saya kongsikan untuk kefahaman orang awam, tapi untuk penyelidik saya mappingkan di mana untuk membuat permohonan harta pusaka ini, first kali kalau kita dapatkan sijil faraid, kita perlu pergi syariah high court. Seterusnya kalau untuk pengesahan wasiat juga kita perlu melalui Mahkamah Tinggi Syariah. Okey. Dan seterusnya kita perlu tahu juga di pejabat tanah ni hanya melibatkan harta yang tidak berwasiat. Kalau di sini kita lihat kalau ada pemohon yang membuat permohonan ada wasiat, kita bagi test state. Di sini land office akan stay proceeding, maksudnya dia akan transfer kepada Mahkamah Tinggi sebab itu adalah di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi Sivil. Okey. Seterusnya bila ada permohonan terdahulu, dia akan merujuk kepada principal registry. Maksudnya dia central registry lah yang bahagian kuasa mati tu. Dia akan pihak tanah akan beri borang B kepada principal registry dan dia akan balas borang C sama ada color putih ataupun color kuning lah. Yang ini telah dijelaskan juga oleh Ustaz Haji Wan sebelum ni juga ya. Okey, seterusnya dibuat penilaian juga sama ada ianya di bawah 2 juta ataupun atas 2 juta. Sekiranya atas 2 juta dan ia perlu transfer lah ke Civil High Court. Okey, begitu juga dengan Civil High Court, Amanah Raya Berhad kan. Jika melibatkan ia bukan di bawah bidang kuasa badan tersebut, fail itu perlu di transfer lah mana yang dia. Ini saya lihat di Syariah High Court. Okey, saya merujuk kepada enactment Administration of Religion Islam Law. Okay. Ini merupakan senarai semak lah semasa buat permohonan sijil faraid di Mahkamah Syariah. Dan kita boleh lihat berapa banyak bayaran yang diperlukan lah untuk kita buat untuk dapatkan sijil faraid tadi. Seterusnya ini merupakan proses sedia ada di pejabat tanah. Okey, kalau di pihak penyelidik kita akan buat secara detail lah, maksudnya kita nak tahu step daripada A, from A to Z. Maksudnya untuk permohonan pusaka tadi kita gunakan borang A. Okey, bila dah lengkap barulah boleh didaftarkan di ITAB atau EJKTG. Seterusnya akan ada listing kan borang B dan juga borang C
Saya akan tunjukkan kronologi lah selepas ini bagaimana proses di pejabat tanah ini berlaku berdasarkan pengalaman saya lah. Seterusnya, yang ini mungkin agak teknikal bagi para penonton semua, tapi untuk memberi kefahaman yang jelas saya lampirkan di sini ya. Okey, sebelum tu saya lupa nak mention di sini, jika ada permohonan yang terdahulu yang melibatkan contohnya si waris membuat permohonan di Pejabat Tanah Pontian, tapi dah ada permohonan di Pejabat Tanah Batu Pahat. So dia akan transfer lah dekat Pejabat Tanah Batu Pahat yang awal tadi dibuat permohonan. Okey, ini merupakan borang A yang perlu diisi oleh waris, waris yang berhak kat harta pustaka. Seterusnya di borang A ni tertera nama si mati, nama pemohon, alamat pemohon dan juga waris-waris yang berhak lah, dan juga serta dokumen dan harta alih dan tak alih yang ada. Okay. Bila dah submit borang A nanti, akan ada borang B seperti ini di mana JKPTG ataupun Pejabat Tanah akan menghantar notis kepada pendaftar Mahkamah Tinggi bahagian bilik fail dan kuasa mati untuk kita buat semakan, sama ada dah ada belum permohonan sebelum ini. Okey. Seterusnya borang C di mana borang C putih ni menyatakan belum ada permohonan yang dibuat untuk mentadbir harta pusaka si mati. Okey. Seterusnya JPPH ataupun Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta akan buat penilaian sama ada harta-harta ni berapa jumlah nilaian mengikut harga pasaran. Okay. Dan bila habis proses penilaian tadi, akan adanya borang D, di mana borang D ni melibatkan notice petition ataupun untuk buat bicara, buat pendengaran atau kita panggil bicara kuasa lah di Pejabat Tanah. Selepas sahaja habis borang D ni, seterusnya ada borang DDA, di mana borang ini sekiranya ada di antara waris tidak dapat hadir semasa bicara pusaka tadi, maka bolehlah mengisi borang DDA ni, surat persetujuan. Di sini boleh nyatakan harta-harta yang ada lah, sama ada harta alih dan juga harta tak alih. Okay. Dan di sini ada juga tertulis sama ada waris ini yang mengisi borang ni nak ikut hukum faraid ataupun nak mengikut muafakat, okey, ataupun nak buat penolakan, boleh juga dinyatakan dalam borang DDA ini. Okey. Ini sebagai contoh saja, dan ada bahagian-bahagian untuk setiap waris. Okey, seterusnya habis je borang D tadi, akan keluar borang E, di mana borang ini adalah melibatkan perintah pembahagian, okey, ataupun kita panggil distribution order. Okey, tak habis di situ. Okey. Borang ini di mana harta ini mengandungi kita panggil ada waris yang bawah umur ataupun bawah 18 tahun. So ianya tertera pemegang amanah raya berhad dalam distribution order tadi, perintah bahagian, dan sekiranya maafkan saya. Okey, sebelum tu distribution order ni juga dinyatakan berapa jumlah
yang perlu dibayar atau pembayaran perintah yang dikenakan terhadap waris. Yang ini kita panggil adalah 0.2% lah daripada keseluruhan harta pusaka itu. Okey. Tamat saja borang E. Seterusnya ada juga borang F di mana ianya adalah satu kita panggil surat kuasa mentadbir. Okey. Dengan adanya surat kuasa mentadbir ni kita boleh bawa borang ini pergi ke tabung haji atau ke WSP untuk kita membuat pengeluaran lah dalam akaun tersebut. Okey. Ni ataupun kita panggil sebagai LA. Okey. Ni cuma ada di kalangan waris yang buat penolakan, maksudnya dia tak nak bahagian dalam tanah tersebut, so dia boleh buat penolakan. Dinyatakanlah dalam distribution order ini. Okay. Seterusnya ada juga borang S di mana borang ini adalah notis pendengaran permohonan berikutnya. Okay. Okay. Seterusnya borang T ni merupakan borang yang membatalkan amanah raya berhad tadi sebagai pemegang amanah. Okay. Disebabkan waris yang bawah 18 tahun telah mencapai umur dewasa. So kita boleh buat pembatalan amanah raya berhad sebagai pemegang amanah. Okay. Yang ini selepas 2 tahun. Selepas tempoh 2 tahun waris yang bawah 18 tahun ini mencapai umur dewasa, so boleh buat terus tuntutan. Okey, seterusnya ini melibatkan proses di amanah raya berhad. Okey, saya kira semua maklum berkaitan bidang kuasa amanah raya berhad. Okey. Seterusnya proses sedia ada di Mahkamah Tinggi Sivil. Okey, bila melibatkan Mahkamah Tinggi Sivil ni, dia ada terbagi pada dua lah. Maksudnya non-contentious probate proceeding yang tidak dicabar, dan yang kedua adalah contentious probate proceeding. Maksudnya proceeding yang dicabar lah. Biasanya ada 3 faktor yang menyebabkan probate proceeding itu dicabar dari segi sama ada buat pembatalan grant tersebut ataupun menyatakan sebenarnya wasiat itu tidak sah, kan akan dicabar oleh pihak yang satu lagi. Okey. Tapi untuk bila saya buat proses di Civil High Court ni memang sangat teknikal dan agak rumit, dan boleh saya katakan harga kos guaman itu maksudnya agak munasabah lah disebabkan proses yang melibatkan 2 juta harta tanah ini sangat tinggi dan agak rumit. Di situ kita perlu support each other lah. Okay. Maksudnya di sini bila kita pergi dekat Mahkamah Tinggi Sivil, kita boleh trace untuk kod 32 ianya hanyalah berkaitan dengan probate yang ada wasiat saja. Tapi di kod 31 ada surat kuasa mentadbir. Seterusnya di kod 24 yang melibatkan perintah pembahagian lah. Okay. Seterusnya ini adalah time frame atau jangka masa di pejabat tanah. Saya buat ikut tahun pada ketika itu. Okay, ini secara minimum dan maksimum lah. Ada di kalangan file-file permohonan itu melibatkan sekurang-kurangnya 3 tahun yang diambil oleh waris untuk membuat tuntutan.
Seterusnya bila melibatkan pembahagian itu paling maksimum 7 bulan. Ini bagi saya cepatlah. Okay. Proses dia kurang daripada 9 bulan. Tapi ada juga pada tahun 2012 makan masa 41 tahun. Okay. Satu jangka masa yang agak lama untuk membuat proses tuntutan. Ini mungkin disebabkan faktor-faktor yang kita lihat dalam fishbone diagram tadi. Dan kita boleh lihat juga berapa fee yang dikenakan di pejabat tanah. Dan fee ni agak murah, ia mengikut kepada peratusan daripada keseluruhan harta pusaka itu. Okay. Seterusnya saya tak go through setiap tahun. Okay, yang ini time frame yang di Civil High Court, Mahkamah Tinggi Sivil, di mana paling awal daripada tarikh kematian sehingga tarikh permohonan itu adalah selama 2 bulan. Tapi ada juga jangka masa yang memakan selama 27 tahun. Satu tempoh yang agak lama. Tapi bila melibatkan permohonan di sini hanya 2 hingga 3 bulan dan terhasilnya distribution order, perintah pembagian 3 hingga 4 bulan. Okay. Yang paling lama selama 20 tahun untuk 27 tahun lah paling lama pada tahun 2013. Dan fee ini adalah mengikut tertaluk kepada tahun Rules of Court atau kaedah Mahkamah Tinggi 2012 di mana yang start 2012 fee dia adalah 2 kali ganda lah. Tapi kalau di bawah 2012, contohnya 2011, 10, 2009, 2008, fee dia adalah 50% daripada yang saya nyatakan di sini, LA, administration bond dan juga distribution order serta certified copy. Okay, seterusnya yang ini melibatkan probate. Okay, ada di antara file-file itu yang saya lihat tidak menggunakan, tidak ada sijil faraid. Okay, so ia mungkin dia agak cepat dan mungkin dia tidak melibatkan kematian berlapis. Okay. Seterusnya fee dia melibatkan saman pemula grant of probate, certified copy lah of grant probate. Selain daripada kita buat pengumpulan data di Land Office, Menarai Berhad dan juga Mahkamah Tinggi Sivil, kita juga merujuk kepada Malayan Law Journal ataupun dan juga Current Law Journal. Di sini kita dapat kenal pasti berapa lama masa yang diambil untuk sesuatu kes itu diselesaikan. Bila sebagai contoh Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang melawan Zaitun binti Ramli, yang ini bila melibatkan dua bidang kuasa mahkamah yang berbeza, dia akan memakan masa 6 tahun, selama 6 tahun untuk diselesaikan. Ya. Begitu juga untuk kes yang kedua bila melibatkan Land Office dan juga Mahkamah Tinggi Sivil, prosesnya agak lama 24 tahun, tapi mengikut juga fakta-fakta kes yang disebutkan dalam Malayan Law Journal ini. Okay. Seterusnya bila melibatkan pengambilan tanah yang tanpa persetujuan waris tadi, yang ini memakan masa selama 14 tahun lah, start daripada permohonan di High Court dan juga Federal Court, dan seterusnya untuk kes Sheikh Muhammad Alwi, kan, he died during Maradil Maut, okay, kematian yang disebabkan sebagai contoh COVID ataupun kanser yang di mana pesakit terlantar di atas katil biasanya,
kita panggil maradul maut lah. Okey, ianya adalah tertakluk kepada peruntukan wasiat. Okey. Dan kes ini diselesaikan selama lebih kurang 8 tahun. Okey, yang terakhir Salmah Umar, ianya mengambil masa selama 14 tahun. Yang ini melibatkan apa kita panggil penyewaan bersama dan juga melibatkan undang-undang faraid. Okey. Seterusnya ini melibatkan solusi ataupun strategi untuk menyelesaikan saya panggil multiple agencies tadi, ialah tribunal tunggal, di mana tribunal ni kalau mengikut Dewan Bahasa dan Pustaka, ianya adalah melibatkan lembaga ataupun badan khas yang ditubuhkan oleh pihak berkuasa untuk menyiasat ataupun mengadili sesuatu kes tersebut. Dan juga tribunal ini adalah satu badan yang diwujudkan melalui akta parlimen lah untuk menentukan sebarang tuntutan ataupun sebarang pertelingkahan yang berkaitan. Kali ini saya merujuk kepada tribunal-tribunal yang sedia ada, sebagai contoh tribunal tuntutan pembeli rumah, di mana tribunal ini ditubuhkan melalui Akta Pemajuan Perumahan ataupun Pengkawalan Pelesenan Akta 118, di mana tribunal harta pusaka ini dia boleh berperanan juga seperti tribunal tuntutan pembeli rumah. Okey. Seterusnya ada juga tribunal perumahan dan pengurusan strata, di mana ianya di bawah KPKT dan juga ditubuhkan di bawah Akta Pengurusan Strata 2013 atau kita panggil Akta 757. Okey. Di sini saya juga merujuk kepada Tribunal Tuntutan Pengguna, di mana tribunal itu terletak di bawah Akta Perlindungan Pengguna 99, di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Jadi untuk Tribunal Tunggal Harta Pusaka ini saya beranggapan ianya mungkin boleh dilaksanakan pada satu masa nanti di bawah Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KESA, dan tertakluk di bawah Akta Harta Pusaka Kecil. Okay. Seterusnya ini adalah struktur organisasi bagi tribunal tadi yang diberi nama Administrative Center for Distribution of Estate ataupun ACDE. Okay. Seterusnya di bawah ACDE ini ada Director General, dan di bawah Director General kita bagikan kepada 3 jabatan department. Yang pertama Registry Department, Database Clearing House dan juga Dispute Resolution and Judicial Department. Okay. Pada umumnya Registry Department ini berperanan sama seperti di Pejabat Tanah, Amanah Raya Berhad dan juga Mahkamah Tinggi Sivil, di mana dia ada Principal Registry. Di sini terletaknya data-data berkaitan segala permohonan yang berkaitan dengan harta pusaka. Dan bila ada Principal Registry, semua data-data permohonan akan disimpan di dalam database clearing house. Okay. Dan setelah adanya permohonan, proses seterusnya adalah pembahagian distribution unit. Di sini akan adanya proses yang melibatkan bicara sama seperti existing proses
Cumanya yang ini semua permohonan terletak di dalam satu bumbung under one roof, maksudnya di bawah satu one stop center saya boleh panggil, yang menggabungkan di sini bila ada dispute resolution and judicial department, kita menggabungkan kombinasi daripada syariah law unit dan juga civil law unit. Untuk existing proses proses yang sedia ada ini, kita ada mahkamah syariah dan juga mahkamah sivil. Why not kita gabungkan ianya di bawah satu tribunal. Untuk database clearing house ni, terdapat satu unit yang kita panggil estate search system, okay, di mana di unit ini terdapat data-data berkaitan harta si mati, terdapat data-data berkaitan waris si mati, terdapat juga selain daripada harta ada juga hutang-hutang ataupun liability si mati. Okey, yang ini estate search system ni telah dibuat oleh seorang penyelidik, itu Safina Muhammad Ali. Baru saja tesis itu baru saja tesis PhD tahun 2021, di mana pada ketika ini hanya pada tahun 2016 di peringkat cadangan saja, dan untuk kelanjutan saya masukkan estate search system, dan alhamdulillah sistem itu telah dibangunkan oleh sahabat saya. Inilah contoh estate search system, okey. Di mana estate search system ini melibatkan ada acknowledgement, contohnya dimasukkan nama, kan, masukkan IC number untuk kita dapatkan berapa banyak kita panggil berapa banyak harta yang ada, kan. Contoh kat sini kalau apa yang sahabat saya dah buat, dibangunkan kita panggil estate search system. Okey, dimasukkan IC dan keluar nama si mati, bila tarikh dia mati, dan apa harta dia dan siapa dia punya waris, kan. Seterusnya di sinilah akan terhasilnya data-data berkaitan dengan si mati. Okey. Daripada sini ini adalah proses, a new process di mana ia melibatkan sebenarnya ada dua kaedah, sama ada kaedah yang pertama yang digunakan adalah waris itu sendiri yang membuat tuntutan di tribunal ini ataupun OIC. Manakala satu lagi kaedah ianya kita panggil triggering mechanism. Okey, bila adanya center tadi yang ada data-data yang mengumpulkan data si mati, sama ada harta ke ataupun hutang-hutang, okey, di situ bila adanya triggering mechanism, si mati biasanya first step yang dia akan buat adalah dapatkan permit pengebumian daripada Polis Diraja Malaysia, PDRM. Okay. Daripada sini sebenarnya konsep kita panggil SCDE tadi ni adalah kita memerlukan kerjasama daripada semua pihak, daripada semua agensi yang terlibat secara langsung dalam harta pusaka ini. Sebagai contoh, untuk PDRM dia perlu beri permit pengubian tadi kepada SCDE. Daripada situ SCDE akan trace dia punya kita panggil maklumat berkaitan si mati, dan di samping itu juga dalam masa yang sama Jabatan Pendaftaran Negara JPN perlu mengemukakan notis sijil kematian dan juga family tree tadi kepada SCDE. Waktu ni kita beranggapan bahawa semua data-data telah
telah ada dalam sistem tadi. Okey. Bila SCDE menerima permit pengubian dan juga menerima sijil kematian tadi, automatik di situ telah ada IC tadi kan, nombor IC. Bila kita pergi dekat database clearing house, okay, kita dapat tahu siapa waris si mati tadi. Bila kita dapat tahu siapa waris si mati sebagai contoh, isteri isteri IC ni, bila dah tahu IC tersebut, kita beri notis kepada waris tadi. Kita send notis, kita beritahu bahawa inilah perlu buat permohonan di ACDE dalam contoh jangka masa 6 bulan sebagai tempoh seperti dalam section 18 tadi. Seterusnya apabila waris menerima notis tersebut, dan waris inilah perlu membuat tuntutan di ACDE. Macam kita biasalah kan dapat surat notis cukai tanah ke apa, bila dapat baru kita nak buat tuntutan. Okey. Inilah salah satu kita panggil inisiatif lah untuk triggering mechanism. Maksudnya center itu sendiri yang memberi pemakluman kepada waris si mati untuk menuntut harta pusaka bagi mempercepatkan proses tuntutan tadi dan juga mencepatkan proses pembahagian. Tadi bila saya ikuti Ustaz Indra Syahril kan, dia dah 5 tahun yang sebelum ni dah ada notis daripada Land Office berkaitan dengan peranan Baitulmal dalam harta pusaka si mati lah dalam perintah pembahagian tadi, berapa share yang dimiliki oleh Baitulmal. Yang itu pun kira notis. Yang ini pun kiranya bersandarkan kepada notis juga. Okey. Sebaik saja tuntutan dibuat sekiranya complete, lengkap, maka diteruskanlah dalam principal registry tadi. Sekiranya adanya previous application, so dia akan join lah dengan permohonan yang terdahulu. Okay. Seterusnya bila tak ada permohonan yang terdahulu, SCDE ni akan daftarkan permohonan tersebut dalam database clearing house. Okay. Sebenarnya database clearing house ni dia tidak terus maksudnya memproses file tersebut, dia juga perlu memberi notis kepada interested parties dan juga multiple agency. Sebagai contoh, dia perlu beri notis kepada Baitulmal, perlu beri notis kepada Bank Negara Malaysia, kepada KWSP untuk membuat semakan ataupun confirmation bahawa si mati memang memiliki harta-harta seperti yang difailkan dalam permohonan tersebut. Okey. Selain tu kreditor juga mempunyai hak jugalah dalam harta pusaka tersebut. Maksud saya sekiranya tanah tu ada gadaian kan, takluk di bawah bank, so bank pun berhak untuk mendapatkan notis tersebut. Okey. Seterusnya bila dah ada confirmation berkaitan harta tadi, akan dibuat hearing lah, bicara pusaka. Seterusnya bila tiada collateral dispute ataupun kita panggil sebarang yang melibatkan contoh harta tu adalah di bawah gadaian tadi, so kalau ada dan dicabar oleh interested parties tadi, dia perlu melalui satu proses yang kita namakan dispute resolution. Di sinilah bidang kuasa syariah dengan syariah and civil law unit ni tadi. Okay. Sekiranya masih lagi tak berpuas hati dengan keputusan unit judicial department tadi, boleh buat permohonan rayuan di Mahkamah Tinggi lah. Okey. Dan sekiranya berpuas hati dengan keputusan yang diberikan, pihak distribution unit ni akan mengeluarkan satu award lah
atau kita panggil satu certificate atau procedure untuk menyatakan bahawa tanah ataupun harta pusaka tadi kita boleh register di bawah nama si waris. Okay. Dan saya guna perkataan vesting order ni, maksudnya dia terus buat peletakan hak. Okay. Maksudnya tak perlu kita melalui borang 14A tadi, kita just terus beri notis kepada land office bahawa grant tadi ni kita boleh daftar terus atas nama waris yang berhak ke atas harta pusaka. Okey, seterusnya ni antara kita panggil kepentingan lah tribunal ataupun one stop center tadi, di mana terdapat 4 kepentingan yang ada dalam one stop center tadi. Maksudnya pertama, centralized organisation. Okay. Bila kita merujuk kepada satu badan saja, satu lembaga saja, ianya dapat satu organisasi yang berpusat. Maksudnya semuanya tertumpu di bawah satu agensi saja, tidak melibatkan kepelbagaian agensi. Okey, seterusnya yang kedua, centralized property database system. Maksudnya tadi kita ada database clearing house. Maksudnya satu database, satu sistem yang menghimpunkan kesemua maklumat-maklumat berkaitan dengan harta pusaka si mati dan juga maklumat si waris lah. Okey, maklumat waris-waris yang berhak atas harta pusaka. Okey, seterusnya yang ketiga melibatkan comprehensive and confidential system and method. Okey, bila wujudnya satu sistem yang kita panggil estate system tadi, ESES tadi, ianya merupakan satu yang kita panggil bersepadu lah. Okey, maksudnya bila kita masukkan IC je kita dah tahu dah berapa banyak nilaian yang ada, harta yang ada, siapa dia punya waris kan, dan juga ini bukan satu kaedah lah, satu kaedah ataupun kita panggil sesuatu platform one stop center yang bersepadu dan juga integrated lah. Okay. Seterusnya yang keempat lah strong central government. Bila tribunal tadi kita letak di bawah satu akta harta pusaka kecil ataupun di bawah Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, sudah pastinya kementerian itu adalah kementerian yang bateri low. Okay, maafkan saya. Okay, bila kita ada satu kementerian yang berpusat dan kuat, saya kira ianya adalah satu kita panggil satu alternatif ataupun satu strategi yang agak baiklah yang dapat mempercepatkan proses pembagian pusaka itu dan juga di mana ianya dapat menjimatkan masa dan juga seterusnya kita dapat mengurangkanlah kos-kos yang terlibat semasa buat tuntutan harta pusaka. Okey. Seterusnya ini adalah perbandingan antara proses yang sedia ada dan juga proses yang baru dicadangkan. Okay. Di sini saya merujuk kepada Rajak Fad. Kita ada yang pertama institutional and organizational arrangement. Yang kedua jurisdiction, cooperation and communication between institution. Dan yang ketiga economic and financial indicators. Okay. Jika kita lihat kepada proses yang sedia ada, ianya sudah pastinya melibatkan banyak agensi yang terlibat. Okay. Seperti Land Office, Amalan Berhad, High Court, Syariah Court kan. Ini tidak termasuk lagi Jabatan Pendaftaran Negara, KWSP, Bank Negara Malaysia, LHDN dan lain-lain lagi lah. Okay. Dan bila cadangan untuk tribunal tadi
ianya dijangka hanya melibatkan satu agensi sahaja. Okey, jadinya bila kita sebut je Jabatan Harta Pusaka, saya boleh panggil in Malay Jabatan Harta Pusaka, kita dah tahu kat situlah untuk kita buat tuntutan harta pusaka tadi. Tidak kira lah sama ada harta pusaka itu bawah 2 juta ke atas 2 juta, harta alih ke harta tak alih. Okay. Semuanya adalah di bawah satu agensi, under one roof. Okay. Seterusnya jurisdiction cooperation lah yang kedua yang sedia ada ni, mungkin berlaku percanggahan data ataupun terdapat bidang kuasa yang kita panggil bertindan dan kurangnya kooperasi, kurangnya kerjasama ataupun kontak antara pejabat tanah, antara syariah court, mana interested parties yang terlibat lah. Okay. Tapi dengan adanya tribunal tadi ini berkemungkinan ini ada potensi untuk bebas daripada sebarang pertelingkahan ataupun kita panggil duplicate bidang kuasa yang bercanggah, dan juga kemungkinan adanya kerjasama yang kuat antara semua agensi yang terlibat lah yang telah dibangunkan dalam sistem estate search system tadi ini. Okay. Seterusnya dalam kes ini juga ianya mencadangkan kita panggil satu triggering mechanism ataupun yang dia automatic. Maksudnya pemohon belum buat tuntutan tetapi ada satu mekanisme yang automatik memaklumkan kepada waris bahawa dia perlu membuat tuntutan secepat mungkin. Biasanya bila kita dapat notis seperti ini, kita akan lebih cakna, kita akan lebih peka untuk membuat proses tuntutan tadi. Okay. Seterusnya yang ketiga, economic financial indicators yang sedia ada ini, ianya melibatkan fee ataupun yuran sedia faraid, probate, LA, court fees ataupun kos-kos tambahan lain. Macam tadi saya sebutkan, kalau geran tanah hilang, kita perlu ada buat carian lah. Yang itu pun memerlukan kos. Kalau kita tak ada sijil kematian, kita tak jumpa kan. Bagaimana kalau hanya cucu sahaja yang ada pada ketika itu, perlu dibuat pelantikan peguam. So kat situ ada additional cost yang perlu ditanggung oleh waris lah. Okay. Tetapi sekiranya tribunal ini boleh dibangunkan nanti, ini hanya melibatkan satu fee sajalah di tribunal tadi. Okay. Maksudnya dia lebih kepada administrative fee, yuran pentadbiran sahaja. Okay. Seterusnya. Okay, untuk indikator yang terakhir, yang kedua, kedua terakhir, teknologi indikator. Proses yang sedia ada ini dia melibatkan lack of data sharing. Maksudnya data-data harta itu kita tak tahu dia punya maklumat ataupun tak ada perkongsian data lah antara pejabat tanah, antara bank negara Malaysia. Benda tu kita panggil apa? Separate lah. Okay. And then out of date, tak update. Sebagai contoh, dalam kalau kita buat kita bayar cukai kan, kalau kita tak update kat situ, so alamat tu masih lagi alamat yang lama. Okay. And poor data quality juga data. Tapi dengan adanya database clearing house tadi ataupun sistem yang dibangunkan estate search system,
ianya dijangka akan menjadikan satu online integrated data. Data data secara online yang bersepadu yang boleh diakses secara dalam talian oleh waris si mati tadi. Dan ianya lebih mudahlah untuk untuk diupdate sama dia diupdate oleh si pemohon lah, okey, untuk buat semakan di situlah, okey. Seterusnya untuk customer satisfaction untuk yang sedia ada ni kemungkinan ketidakadilan bagi judges yang membuat keputusan bagi kes Muslim tadi okey. Sebagai contoh ada kes di bawah Malayan Law Journal Sharifah Latifah ini dia melibatkan kes hibah tetapi ianya diputuskan di bawah Mahkamah Tinggi Sivil tadi. Okey, saya dapat notification daripada Dr. Khairi. Okey. Seterusnya tapi bila adanya new process ini kita dah disseminate siap-siap. Sekiranya ianya melibatkan kes yang melibatkan wasiat hibah juga faraid, ianya hanya di bawah bidang kuasa syariah unit, tetapi kalau ianya melibatkan selain daripada syariah, ianya adalah di bawah bidang kuasa civil unit tadi. Okey. Okey, Dr. Khairi, sebagai kesimpulan ringkas lah cadangan-cadangan yang saya kemukakan tadi adalah sebagai satu alternatif saja untuk kita panggil dari bidang akademik untuk menyelesaikan isu-isu harta pusaka yang tidak dituntut, lewat dituntut dan juga lewat untuk diagihkan. Dan saya berharap Jabatan Tanah di JKPTJ Putrajaya, iaitu mantan dia Puan Hasiah Kasar dan juga Tuan Syed, dan mereka sendiri bersetuju dengan cadangan ini dan mereka bersetuju dengan dia bukan nama tribunal tapi dinamakan sebagai Jabatan Pusaka Malaysia, seperti juga macam Jabatan Pendaftaran Negara, seperti itulah. Okey, Dr. Khairi, maafkan saya. Mungkin kita boleh teruskan dengan sesi seterusnya. Saya serahkan kepada Dr. K. Terima kasih. Okay. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Fatin. Baik, ada soalan. Ada beberapa soalan Okey, soalan yang pertama ialah bagi pendapat doktor, ahli-ahli yang bagaimanakah yang sesuai untuk menerajui tribunal ini? Okey. Ahli-ahli yang pada pandangan saya yang Dr. Fatin, clear tak soalan tadi? Okey, boleh ulang Dr. K? Assalamualaikum. Hello? Dr. K? Okey, soalannya ialah pada dengar tak Dr. Fatin? Boleh. Dengar tak? Ya, boleh dengar, boleh. Boleh Okey, pada pendapat doktor, ahli yang bagaimanakah yang sesuai menerajui tribunal ini? Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Pada pandangan saya, ahli-ahli yang boleh menerajui tribunal ini sudah pastinya adalah Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Civil Court yang telah berpengalaman biasanya dalam lebih daripada 30 tahun mengendalikan kes-kes berkaitan dengan harta pusaka Muslim dan juga non-Muslim. Sebab untuk tribunal ini dia melibatkan kedua-dua bidang syariah dan juga sivil. Jadi
kita dalam menerajui tribunal ini memerlukan kepakaran lah dari kedua-dua bidang, iaitu syariah dan juga sivil. Selain itu, keperluan dalam bidang tanah iaitu JKPTJ. Selain itu juga kita boleh outsource daripada mana-mana institusi kita panggil estate planning entities. Kita boleh juga maksudnya kita outsource ke dalam tribunal tadi. Itu saja Dr. K, harap jelas dengan jawapan tersebut. Okey, ada lagi soalan. Cadangan tribunal ini sangat menarik jika dapat direalisasikan. Apakah cabaran dalam merealisasikan tribunal ini? Okey, terima kasih atas soalan tersebut. Antara cabaran utama untuk kita realisasikan tribunal ini sudah pastinya ia melibatkan peruntukan undang-undang. Sebab bila kita bercakap dengan satu proses, a new process, okay, maka proses tersebut perlulah selari dengan perundangan yang terlibat, khususnya harta pusaka kecil dan juga kaedah-kaedah mahkamah tinggi. Di situ berkemungkinan memerlukan satu kita panggil pindaan lah. Bila kita nak realisasikan benda ni, sudah pastinya ada kita panggil kajian-kajian yang khusus, mungkin kajian lanjutan selepas ini boleh mengkaji mana-mana perundangan ataupun akta ataupun enactment yang berkaitan dengan pengurusan ataupun pentadbiran harta pusaka tadi. Kita boleh kaji semula mana-mana section yang kita boleh perincikan bagi kelangsungan ataupun untuk menjalankan fungsi tribunal tadi. Okey, baik. Satu cadangan yang baik daripada Dr. Fatin. Baik, seterusnya ada soalan yang ketiga daripada Puan Haifa Afiah. Okey, macam kenal Okey, dengan adanya Jabatan Harta Pusaka, macam mana dengan status firma, trustee, agensi yang menguruskan pusaka sebelum ini? Okey. Firma agensi. Okey. Dr. Maksudnya Fatin, trustee clear tak? agency. Okey. Maksudnya lebih kepada badan-badan yang merancang harta pusaka. Dr. Fatin, dengar ke suara saya? Saya dengar. Dr. K. Untuk firma seperti agensi perancangan harta pusaka tadi. Okey. Dr. K. Boleh dengar ke suara saya? Dr. Fatin, dengar ke suara saya? Saya dengar. Assalamualaikum. Dr. K. Okey, untuk soalan Dr. ini, Fatin, saya rasa ada masalah internet ni. okey, untuk soalan tadi. Assalamualaikum. Dr. K. Dr. K boleh dengar suara saya? Maafkan saya. Oh, Dr. K. Waalaikumsalam. Cuma line tadi tak apa okey lah, kejap. Terputus. Okey, teruskan Dr. Fatin. Maafkan saya. Okey, untuk soalan sekiranya wujud Jabatan Harta Pusaka tadi, macam mana dengan status agensi perancangan harta pusaka tadi?
Sebenarnya untuk Jabatan Harta Pusaka, dia hanya memproses tuntutan dan juga pembahagian harta pusaka untuk diagihkan kepada waris-waris yang berhak. Dan agensi perancangan harta pusaka seperti As-Salihin ke As-Salihin Trustee Berhad, ia masih lagi boleh berfungsi, berperanan kerana ianya lebih menyediakan produk yang boleh merancang itu ke arah yang lebih baik, lebih komprehensif. Agensi-agensi tersebut sebenarnya dia masih lagi boleh memberi konsultasi ataupun perundingan ataupun meneruskan produk-produk yang ditawarkan. Tidak ada masalah sekiranya Jabatan Harta Pusaka ini diwujudkan. Agensi tadi masih boleh berjalan seperti biasa. Jabatan Harta Pusaka ini dia peranan dia hanya mempercepatkan proses pembahagian pusaka. Contohnya As-Salihin kan dia wasiat, amanah hibah ataupun wasiat, masih boleh digunakan dokumen tadi di Jabatan Harta Pusaka bagi mempercepatkanlah proses pembahagian kepada waris-waris yang berhak. Okay, Dr. Hairi? Okey, wah, satu jawapan yang sangat menarik daripada Dr. Fatin. Baik, sebelum kita akhiri program kita, webinar kita selama 2 hari ini, saya memohon Dr. Fatin untuk memberikan kesimpulan lah daripada pembentangan Dr. Fatin pada petang ini, insyaAllah. Dipersilakan. Okey, boleh ke saya beri kesimpulan dalam pantun nasihat ya? Boleh. Okey. Emas dan perak disulam suasa, sinar berkilau ditumpang kati. Ilmu webinar harta pusaka jangan dilupa, semat di dada, minda dan hati. Sabar menanti kebenaran merentas negeri untuk bersua kaum kerabat. Banyak ilmu dan perkongsian yang dipelajari sebagai bekalan dunia dan akhirat. Sekian, saya mohon maaf, yang baik itu datangnya daripada Allah dan segala kekurangan dan kelemahan itu adalah daripada diri saya sendiri. Saya sangat gembira dengan adanya webinar pengurusan dan perancangan harta pusaka ini. Ia dapat ada kolaborasi lah antara akademik dan juga pihak industri. Terima kasih sekali lagi Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM atas jemputan. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Fatin di atas kesudian untuk berkongsi tentang idea single tribunal ni. Kalau kita baca artikel itu memang sangat menariklah, dia punya detail dan teliti dia punya analisisnya. Jadi setiap yang mula pasti ada perakhirannya. Mungkin saya minta maaf sepanjang saya mengendalikan program ini ada masalah internet. Macam hari ini pun kita ada masalah internet, ada tiba-tiba putus pula kan. Jadi saya mohon maaf kepada terima kasih juga di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Zaidatul Midi Tasir, Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan yang menyokong program ini walaupun dalam tempoh yang singkat kerana kekangan saya sendiri. Baik, terima kasih juga saya ucapkan kepada pengerusi Akademi Tamadun Islam, Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad, pembentang-pembentang, Ustaz Wan Abdul Halim, Encik Syahrul, Puan Irdarina, PM Dr. Nasrul Hisham sendiri, Dr. Nasibah, rakan saya, Ustaz Indra Syahril, dan sesi petang ini Dr. Syahizan dan terakhir ialah Dr. Fatin Afiqah. Terima kasih di atas kesudian anda semua untuk berkongsi berkaitan tentang pengurusan dan perancangan harta pusaka. InsyaAllah tahun depan kita akan adakan lagi webinar ini. Saya pun enggak nak pantun, tapi pantun klise lah. Jika ada sumur di ladang, izinkan saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, insyaAllah tahun depan kita berjumpa lagi. Jadi kita akhiri pertemuan kita ini dengan
tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.